Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim walau anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Inna Allah azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan hati-hati mereka yang sebelum ini berada dalam keadaan kucak-kacir, berpecah, berbalah antara satu sama lain, terutamanya mereka daripada golongan Aus dan Khazraj. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, dan kamu kena yakin bahawa sekalipun kamu membelanjakan apa yang ada di bumi dan di langit ini, kamu tidak mampu untuk mencantumkan hati-hati mereka ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha gagah perkasa dan Maha bijaksana. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dikasihi para hadirin dan para pendengar sekalian, banyak-banyak syukur kita kepada Allah SWT yang membolehkan kita berada pada pagi Jumaat yang mulia ini, Sayyidu Ayyamil Usbu', hari yang terbaik daripada seminggu yang Allah jadikan. Hari Jumaat adalah hari yang terbaik dan kita alhamdulillah di peringkat parti dan kerajaan kita jadikan hari Jumaat hari ilmu dan hari Sabtu hari keluarga. Dua-dua cuti ini cukup bermanfaat kepada kita. Kalau sebelum ni, sebelum kerajaan kita jadikan dua hari cuti ni, sebelum pada ni hanya cuti sehari, hari Jumaat. Hari itulah hari nak bersama keluarga, hari itulah nak pergi beli belah, hari itulah segala-galanya. Alhamdulillah kita buat cuti 2 hari supaya rakyat negeri kita dapat menikmati daripada 2 hari ini. Hari Jumaat, hari kita ngaji, dan hari Sabtu adalah hari urusan lain, terutamanya urusan keluarga. Alhamdulillah kita jalan molek, dan akhir sekalinya orang lain tiru belaka. Alhamdulillah. Pakat tiru belaka. Boleh-boleh tiru belaka pun duk kata lagi kita tak cerdik, kita bodoh, kita tak pandai dan sebagainya. Tapi tiru belaka hak kita. Para hadis semua, insya-Allah hari ini kita sama-sama kongsi. Ambil satu tajuk daripada buku yang ditulis oleh Syekh Adnan At-Tarsyah, Madza yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrah. Apa yang digemari oleh Nabi dan apa yang tidak disukai oleh Nabi. Jadi dah ada banyak-banyak tu ambil kehidupan berjamaah. Kehidupan berjamaah. An Jabir bin Samurah qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida wa hum hilaq wa fi riwayatan wa hum halaq. Faqal ma li arakum izin عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة. Hadis yang dibawa oleh Jabir bin Samurah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid dia, Masjid Nabawi di Madinah. Bila masuk dalam masjid, dia dapati sahabat-sahabat dia ni duduk berpecah-pecah.
Setopok sini, setopok situ, setopok sini. Ada setopok seorang, 2 orang, 3 orang. Lepas tu setopok lain pula 4-5 orang. Tidak duduk sekali. Tidak keliling sekali dok. Tidak bolak sebab boleh dok. Tidak setopok. Jadi bila tidak setopok, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Mali arakum aizin." Mali arakum aizin. Bapa duduk lagu tu tidak duduk sekali, itu kata Rasulullah. Bapa tidak duduk sekali tu, mali arakum aizin. Bapa aku tengok puak-puakmu ni tidak duduk sekali. Tidak duduk sekali, mana tidak setopok. Jadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tidak duduk setopok, bila tidak duduk sekali, kalau gambaran pada zahir pun tidak duduk sekali dah, maka hati lebih-lebih lagi. Perutnya lebih-lebih lagi. Kalau dan zahir pun tidak duduk sekali dah, maka dalam perutnya lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi tidak duduk sekali. Sedangkan kitanya mukmin, muslim. Agama kita mengarahkan kita, mewajibkan kita, mengilzamkan kita supaya kita berada dalam satu kumpulan, satu jamaah. Maka kata Rasulullah, tak comel kita duduk kelompok-kelompok gini. Mari beri pun duduk setopok, duduk sekali. Barulah menggambarkan kepada kita, bukan setakat zahir kita sekali, hati kita lebih-lebih lagi sekali. Itu kaedah dianya. Jadi daripada hadis ni, penulis kitab ni kata, laqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aizin ay mutafarriqina jama'atan la yajma'uhum majlisun wahidun fanahahum 'anit tafarruqi wa amarahum bil ijtima'. Laqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rintitan daripada dia melihat sahabat-sahabat dia tu duduk lagu tu mutafarriqina, berpecah-pecah, berasingan, jama'atan, satu jemaah ni satu jemaah yang lain, la yajma'uhum majlisun wahidun. Mereka itu tidak dikumpulkan oleh satu tempat yang satu, majlis yang satu. Fanahahum 'anit tafarruqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah mereka daripada duduk lagu tu. Rasulullah menegah mereka duduk lagu tu, duduk berasingan. Wa amarahum bil ijtima'. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Rasulullah kata amarahum bil ijtima'. Rasulullah menyuruh mereka untuk melakukan penyatuan, duduk sekali. Bil ijtima', duduk sekali. Kita tak jadi sekali ni kih covid ya ni. Kalau tidak covid kita duduk sekali dah nah. Jadi Rasulullah larang sangat untuk kita duduk berasingan. Sebab bila duduk berasingan, hati kita juga akan jadi berasingan. Bila hati berasingan, duduk dalam kumpulan sekali, duduk dalam parti sekali pun, duduk dalam jemaah sekali pun, kalau zahir ni duduk berasingan dah, inilah jadinya paradigma, ia jadinya jemaah dalam jemaah tu. Jemaah dalam jemaah, parti dalam parti. Arahan mari daripada pimpinan, molek dah. Tapi tu seperikat ni kata kita lagu ni. Hak demo lagu ni. Lagi pula lagu lain. Jadi tidak ada kesatuan. Hak ni yang ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena jaga. Kena jaga sungguh-sungguh supaya tidak berlaku perpecahan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul jama'ata wa yubghidut tafarruqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gemar, sangat-sangat suka kepada jemaah dan sangat-sangat benci kepada tafarruq. Benci sangat-sangat kepada perpecahan. Wa kaifa la yakunu kadzalik?
wallahu azza wa jalla ya'muru bil i'tisami bihablillahi wa 'adamit tafarruq. Qala Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang masyhur, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qad an'ama Allahu 'ala 'ibadihi idh kanu a'da'an fa'allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa jama'atan wahidah. Bahasa jenis pecah ni bukan lo ni. Sejak daripada dulu lagi berlaku dah perpecahan. Perpecahan dalam masyarakat jahiliah. Pecah banyak. Masyarakat jahiliah dulu perang. Siapa beratus tahun perang. Perang pula bukan kerana kih besar sangat pun. Kih remeh-temeh berlaku peperangan. Pecah belah yang berlaku kepada golongan Aus dan Khazraj sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beratus tahun berlaku. Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala buktikan dengan dihantar risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencantumkan semua hak berpecah ni di bawah satu risalah, di bawah satu naungan, iaitu naungan Islam yang dipimpin dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula daripada detik itu umat Islam bersatu, bercantum. Maka ni satu nikmat yang besar, dan nikmat ni boleh kepada kita orang Islam umat Nabi Muhammad berhentilah daripada berpecah semula sebagaimana orang lama-lama. Cukup dah. Apa yang berlaku kepada sebelum datang Islam, sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu pengajaran kepada kita. Dan kita sekarang setelah jadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi akhir zaman, dan kita terima risalah Islam, marilah sama-sama kita bercantum dan berjemaah, dan jangan lagi kita berpecah meninggalkan jemaah ni. I'tasimu bihablillah. Marilah sama-sama kita pegang sungguh-sungguh, betul-betul hanya kerana berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan diri kita daripada antara sebab berlaku tafriqah, berlaku perpecahan ni. Pertama sekali, tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam buat kerja. Bila tidak ikhlas, dengan sendiri mari hubbur riyasah, cinta kepada jawatan, anak kepada kedudukan. Buat kerja ada matlamat. Buat amal, buat sesuatu ada tujuan. Bila ada tujuan ada masalah selalu. Bila tak dapat benda yang dinawaitukan, benda yang dimaksudkan, maka buana. Buana. Sebab itulah para hadis semua, sebelum apa-apa kita buat, sebelum apa-apa kerja kita nak buat, nawaitu kita ni kita kena fokus dulu. Niat kita ni biar betul daripada seawal mungkin. Biar betul daripada awal lagi. Jangan lepas pada kita buat kerja baru nak betul nawaitu. Sebab nawaitu kita ni lah yang akan membentuk dan akan menentukan sama ada apa yang kita buat ni mendapat redha Allah ataupun sebaliknya. Seorang badui mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa Rasulullah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an wa yuqatilu syaja'atan ayyu dzalika fi sabilillah. Mari seorang badui dia kata, wahai Rasulullah, aku nak tanya mu, orang yang berjuang kerana nak tunjuk berani, orang yang berjuang kerana semangat, orang yang berjuang kerana nak suruh kata dia ni hebat, hak mana hak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyu dzalika fi sabilillah. Hak mana yang betul-betul dikatakan fi sabilillah? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rangkah dan padat.
Rasulullah jawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa-siapa yang berjuang, niat dia hanya berjuang hanya semata-mata untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, maka orang ni je yang diterima oleh Allah. Hak ni saja yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendiri tertolak mana-mana perjuangan kerana kebangsaan, mana-mana perjuangan kerana pangkat, mana-mana perjuangan kerana harta, kerana takhta dan sebagainya, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nawaitu biar betul. Bila nawaitu betul, insya-Allah kita tidak akan mudah berona. Tidak akan mudah sakit hati dan sebagainya. Pasal lillahi ta'ala. Ia jadi mudah sakit hati ini kerana tak dapat apa yang ia dinawaitukan. Kadang-kadang salah YB tak tengok pun kata YB sombong. Bila bunyi YB sombong, aku sopoh aku tak orang nipah dah. Pasal kih YB sombong. Apa kaitan dengan YB sombongnya? Tak. Sedangkan jemaah ni adalah jemaah kita. Jemaah kita. Kita bertanggungjawab kepada jemaah ni. Adapun YB ataupun pimpinan yang ada tu, dia manusia biasa. Dia tidak maksum, tak boleh nak bebas, tak boleh nak lari daripada salah dan silap. Itu kesalahan dia. Kita sebagai ahli kepada jemaah, kita berada dalam jemaah ni lillahi ta'ala, bukan kerana lain. Selamat, tak ada masalah. Tapi kalau kerana nawaitu sesuatu, maka bila tak dapat apa yang kita nak, situlah balarana ala qulubihim. Ya buana ada sebagainya tu. Tak. Jadi para hadirin semua, oleh kerana kita sebagai seorang mukmin, muslim, pastikan niat kita sebelum gerak kerja apa yang kita buat, pastikan ianya lillahi ta'ala. Peranan niat ni cukup besar dalam gerak kerja kita dan kerja kita harian. Ada satu kes balah di antara dua sahabat. Balah bukan setakat balah mulut, siapa bertetok nah. Bila bertetok, mati nah orang yang kena tetok. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata, al-qatil wal maqtulu finnar. Al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang bunuh dengan orang yang kena bunuh, finnar, kedua-duanya masuk neraka. Kedua-dua masuk neraka. Lalu sahabat cengeng, wahai Rasulullah, hak ni al-qatil, orang ni bunuh, memang patutlah dia masuk neraka sebab dia bunuh. Fama balul maqtul, apa sebab orang yang kena bunuh ni masuk neraka juga, wahai Rasulullah? Dia ni kena bunuh, tapi apa masuk neraka juga? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Innahu kana harisan ala qatli sahibih. Orang ni walaupun dia mati kena bunuh, memang dia kena bunuh, tapi sebelum dia kena bunuh tu, hati dia dalam perut dia nya juga ada perasaan nak bunuh orang yang bunuh dia tu, cuma tak ada ke dia je. Tak ada ke dia, dah ke orang, maka mati dia. Tapi kalau dah ke dia kawan tu, hak jom bunuh dia tu, boleh jadi hak tu mati. Maknanya para hadirin semua, dalam hati ada niat. Ada nawaitu nak bunuh juga hak bunuh dia tu, cuma tak ada ke dia. Kelipar ada ke dia, kawan tu mati, tak ada ke dia mati. Maka kedua-duanya kata Rasulullah, finnar, orang ni masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bahayanya kalau niat tu tak betul. Walaupun mati pun, tapi
Rasulullah kata finnar, orang ni dalam neraka. Para hadirin semua, marilah sama-sama kita bersihkan hati kita daripada sifat niat yang tidak baik tadi. Kita berada dalam jemaah. Bila kita berada dalam jemaah, maka di sana ada adab dia, ada tertib dia dan ada etika dia dalam jemaah ni. Ada etika dia. Dan kita bila kita berada dalam jemaah, semua perikat kita kena beretika dengan etika yang betul. Apa-apa benda yang kita nak suarakan, kita ada cadangan, kita ada kritikan, kita ada benda kita tak kenal, tak suka, kita luahkan pada tempatnya. Dalam mesyuarat boleh kita royak pandangan kita. Kita royak cadangan kita, boleh. Tapi bila dimuktamadkan satu-satu keputusan, ala ra'si wal ain 100% kita kena terima ini adalah keputusan muktamad daripada jemaah. Jangan duk popek-popek kedai kopi. Oh, kalau pakai buah aku tak ada, selesai lama dah. Itu orang panggil takabur. Nak suruh orang terima hak kita je. Kita merasakan kita je yang lebih, kita yang cerdik. Takkan kita seorang lebih cerdik daripada jemaah, daripada orang ramai. Inilah yang jadi masalahnya. Bila kita merasakan kita lebih, maka sini syaitan mula masuk. Mula masuk. Syaitan ni para hadirin semua, sebagaimana Tuhan sebut, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan ni genak sudut penghidupan kita ni, dia ada belakang depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, atas bawah kita, semuanya dia duduk sekali dengan kita. Bila kita berasa kita lebih, bila kita anggap kita ni lebih, maka syaitan pun cocok selalu. Betul lekmu tu. Demon tu tak betul belakang tu, debek belakang tu, mu sorang je betul. Maka lama kelamaan kita yang didorong oleh syaitan ni akan mengasingkan diri daripada jemaah. Bila kita mengasingkan diri daripada jemaah, Rasulullah SAW sebut, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Rima ko, singa ko, kalau dia tengok kumpulan menatang mangsa dia tengok kumpulan kambing ke, dia tengok kumpulan rusa, kijai ke, hak duduk dalam kumpulan tu dia tak ada arah nak pilih, payah. Tapi kalau ada seekor je, seekor je hak tubik daripada kumpulan, hak ni jaga. Hak ni dihambak pakcur. Dihambak pakcur hak ni, hak tubik seekor ni. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Musa ataupun pemangsa rima singa, dia akan hambak hak duduk jauh daripada jemaah tu. Hak duduk jauh daripada jemaah tu. Jadi kita duduk perhati dalam jemaah ni, orang hak start jauh daripada jemaah tu tak lama dah tu. Tak lama dah tu nak terikat rima. Pemangsa ni dia akan cari hak jauh daripada kumpulan dia, daripada jemaah dia. Wal'iyadzubillah. Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, man syadza finnar. Man syadza finnar. Siapa hak atas dunia ni dia tak suka berada dalam jemaah, dia nak mengasingkan diri daripada jemaah, orang ni akan duduk seorang dalam neraka esok. Jemaah masuk syurga belaka. Oleh kerana atas dunia ni dia asing dah diri daripada jemaah muslimah, jemaah Islam, dia mengasingkan diri dah, orang ni akan diasingkan oleh Allah SWT dalam neraka sore esok. Sayang-sayang dia ahli jemaah duduk dalam syurga belaka, dia sore duduk dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Man syadza finnar. Wal'iyadzubillah. Jadi kita doa, semoga Allah SWT jaga diri kita daripada
mufaraqah jemaah, daripada tinggal jemaah. Memang kita manusia tak puas hati sampai bila-bila pun. Tak ada manusia ni puas hati dengan sama-sama manusia. Dengan bos kita, dengan pemimpin kita, pun lagu tu juga. Kita dah berasa orang tak pakai kita, orang tak ra'i kita, orang tak hormat kita, orang tak cara kita. Tapi antara adab yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Siapa-siapa yang tak kena kepada pemimpin dia, amir dia satu benda dia tak kena, falyasbir alaih, maka hendaklah dia sabar dengan apa dia tak kena tu. Sabar dulu. Sebab kena ingat, fa innahu man faraqal jama'ata shibran mata mitatan jahiliyah. Ini kena ingat sungguh-sungguh. Siapa-siapa yang tinggal jemaah, siapa-siapa yang tidak ikut jemaah, shibran, sejekar aja. Bukan maksud sejekar kita hukum dengan tangan kita ni, maknanya sikit je. Sikit je dia tak setuju dengan jemaah, dia lawan jemaah sikit je. Dan dia mati ketika dia tidak bersama dengan jemaah tu, orang ni mati jahiliyah. Mati dalam suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akui umat dia, mati jahiliyah, wal a'yadzu billah. Ni bahaya. Ada benda yang kita tak setuju, maka kita kemukakan pandangan kita yang tak setuju pada tempatnya, dalam mesyuarat agung, dalam mesyuarat. Memang percanggahan pendapat ni bagai tak boleh lari, bagai fitrah. Memang pendapat ni memang tak pernah selaras. Memang percambahan pendapat, pemikiran memang macam-macam. Tapi kemukakan pada tempatnya, luahkan pada tempatnya, insya-Allah selamat. Bukan dia luah dalam Facebook, bukan dia luah dalam WhatsApp, bukan dia luah kedai kopi dan sebagainya. Luah pada tempatnya. Dulu. Sebab bimbangnya takut kita termasuk dalam golongan yang dikatakan keluar daripada jemaah. Walaupun hanya sejengkal saja terkeluar daripada jemaah, orang ini mati dalam jahiliyah, wal a'yadzu billah. Bahaya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya kita kena doa untuk kita istiqamah dalam perjuangan. Setiap kali sembahyang, kalau boleh jangan lupa kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tolong bagi ketetapan, tolong istiqamahkan hati aku ni atas ketaatan kepadamu dan atas agamamu. Hati kita manusia ni memang berdolak-balik. Memang tak boleh lagi dah. Hari ni lagu lain, esok tak tahu lagi. Nama dia qalb. Kalau kita ngaji bahasa Arab, qallaba yuqallibu taqlib ni dia balik. Tuhan bubuh nama hati ni balik. Qalb. Al-qulub baina yadayir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia ni atas Tuhan, dia nak balik ke mana? Nak balik ke mana? Sebab tu kita jangan agah dengan Tuhan ni. Kadang-kadang kita ni, kita ada buah ego kita. Ego kita lagu mana? Kita tengok orang, musim-musim ngepeng pilihan raya, orang pergi rumah orang tu, pergi rumah ni. Kita berkata, tak mari rumah aku nak tahu. Tak mari rumah aku nak tahu, pergi rumah kawan tu. Memang lah, moga lalai sak modah tu. Cuma rumah aku dia nak tahu. Kadang-kadang kita gitu kan. Cuma rumah aku dia nak tahu. Pak kalau pergi sungguh, kalau pergi sungguh, dia rasa lebih nana pada orang tu kan. Sebab tu kita jangan ego. Musuh jangan kita cari. Tapi kalau temu,
Jangan lari, ni kaedah dia. La tatamannau liqa al-adu. La tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu bercita-cita untuk temu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum, tapi bila kamu temu juga musuh, fathbutu, mu kena tetap. Jangan lari. Ni kita kecek belum pada temu dengan musuh, kita kata mana apa tak mari, apa tak mari. Marilah nak tahu. Tapi kadang-kadang tu bila musuh depan, lari celudak kecil pala-pala. Itu tak betul. Apa yang diajar oleh Rasulullah, la tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu bercita-cita untuk temu dengan seteru. Tapi bila bertemu juga dengan seteru, fathbutu, maka adalah kamu istiqamah. Kamu kena tetap pendirian. Tetap pendirian. Jemaah adalah satu kewajipan. Kita tak boleh duduk seorang. Kita tak boleh duduk seorang. Dalam dunia hidup, dalam dunia kita ni kita tak boleh hidup seorang. Tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Boleh nak bersuluk seorang, tapi tak selesai masalah. Kita tak boleh nak amar ma'ruf nahi mungkar dengan seorang, tak boleh. Kapek ni kalau kita ambil sebatai lidi, tak cuci kapek. Tak cuci siapa. Tapi kalau kita cantumkan beratus lidi dengan satu ikatan, maka insya-Allah kita boleh cuci dan kita boleh guna. Maknanya kita tak boleh duduk seorang. Bila tak boleh duduk seorang, kita kena berjamaah. Bila berjamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringat kita la islama illa bi jama'atin. La islama illa bi jama'atin. Wala jama'ata illa bi qiyadatin. Wala jama'ata illa bi qiyadatin. Wala qiyadata illa bi sam'in wa ta'ah. Illa bi sam'in wa ta'ah. La islama illa bi jama'atin. Tak jadi Islam ni kecuali dengan adanya jamaah. Dengan adanya jamaah. Wala jama'ata, dan tak jadi satu jemaah illa biqiyadatin, kecuali dengan ada kepimpinan. Mesti ada kepimpinan. Ada jemaah mesti ada kepimpinan. Wala qiyadata illa bi ta'atin, bi sam'in wa ta'ah. Dan tidak ada kepimpinan, orang tak panggil kepimpinan kalau tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan, tidak ada wala. Kita nak anggap pemimpin bos kita lagu mana kalau kita tak wala, kalau kita tak taat, kalau kita tak patuh. Maka kena ada kepatuhan. Ada kepatuhan, ada kepimpinan. Ada kepimpinan, ada jemaah. Bila ada jemaah, maka insya-Allah agama Islam kita selamat. Agama Islam kita selamat. Maka itulah dia paratisme, kewajipan kita jaga diri kita beretika dengan jemaah, barulah insya-Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita jangan putus-putus. Doa kita kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan pendirian kita untuk sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita berdoa, semoga kita mati dalam jemaah insya-Allah. Kita doa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah riwayat hidup kita ni dengan penamatan yang baik, husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan jangan ya Allah, jangan matikan kami, jangan wafatkan kami, jangan tamatkan riwayat hidup kami ini bisu'il khatimah, dengan penamatan yang buruk. Kita kena berdoa kepada Allah. Berapa ramai kita dapati saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, termasuk dalam golongan yang disebut al-mutasaqitun ala tariqid da'wah, golongan-golongan yang gugur di medan dakwah. Gugur medan dakwah. Boleh jadi bermula dengan ikhlas. Kita tak nafi sahabat-sahabat kita tinggal perjuangan, tinggal jemaah. Boleh jadi dulu ikhlas. Tapi oleh kerana hasutan syaitan, dorongan syaitan,
lebih kuat, menyebabkan kita tak mampu, sahabat-sahabat kita tak mampu berdepan dengan ujian, ancaman daripada syaitan. Waktu Rasulullah sebut badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya atau kama qala alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'mal, kamu jangan bertangguh untuk melakukan amalan yang baik. Jangan bertangguh, kata Rasulullah. Jangan tangguh-tangguh. Hari ini berasa nak buat kebaikan, buat. Jangan tangguh-tangguh. Sebab apa? Sebab depan kamu tu fitanan, depan kamu tu macam-macam ujian. Yusbihur rajulu mu'minan. Kadang-kadang waktu pagi orang ni, waktu pagi mukmin, dia mukmin. Wa yumsi kafira, tapi petang kat dia jadi kufur, wal a'yadzu billah. Dan ada orang waktu petang mukmin, masuk pagi esok dia kufur, wal a'yadzu billah. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya atau kama qala alaihi salatu wasallam. Sanggup tinggal agama, sanggup tinggal jemaah bi'aradi minad dunya, dengan secebis daripada harta benda dunia, madiyah. Sanggup, tak termampu untuk berdepan dengan fitnah, dengan ancaman, godaan syaitan. Para hadis semua, syaitan dia boleh menusuk masuk dalam diri kita ni setakat mana darah boleh sapa. Inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam. Syaitan ni boleh sapa dalam diri kita nya setara mana darah boleh sapa, maka situlah syaitan boleh sapa. Jadi kalau setara ni syaitan, maka orang yang betul-betul dirahmati, dijaga oleh Allah, ia betul-betul dirahmati oleh Allah sahaja yang selamat daripada gangguan syaitan. Syaitan ni dia sekali dengan kita para hadis semua 24 jam. Masa hak tentu dia tak sekali dengan kita, masa kita semaya, masa dia dengar orang bah. Disebut bila orang bah Allahu akbar, Allahu akbar, dia celubu lari daripada orang bah ni siapa kici syaitan bila bunyi orang bah. Tapi lepas orang bah, dia mari dekat pula. Dia mari dekat pula, dia kecek pula, dia hasut pula, dia iqra' pula, sehinggalah orang azan. Bila orang azan Allahu akbar nak sembahyang tu, dia lari pula, celubu lari pula. Dia takut benar ke orang bah ni, takut benar Allahu akbar ni. Syaitan dia takut benar kepada takbir Allahu akbar. Jadi kalau ada menasihat takut ke Allahu akbar, lebih kurang dari mana ni? Syaitan takut benar ke Allahu akbar. Bila kita akad takbir Allahu akbar sembahyang, dia lari sebentar, lepas pada kita takbir itu dia mari ganggu kita hatta tengah sembahyang. Tengah sembahyang disebut oleh Rasulullah dalam hadis dia, hatta la yadriya al-musalli kam shalla, sehingga seseorang hak sembahyang tu dikecek oleh syaitan, siapa perikat dia tak ingat berapa rakaat dia sembahyang. Besok kau sembahyang tak ingat berapa rakaat ni? Abang ngaku hamba besok. Besok kadang-kadang ya aku ni 4 rakaat dah kau 3, 4, 3. Tu kena tanya Tok Pekoh lah bagaimana nak buat. Nak sahih, nak jelas. Kalau kita ada was-was, maka kita tambah terus rakaat lagi supaya jelas. Itu ikut fiqh. Nak ayatnya para hadis semua, syaitan ni dalam semayang pun dia ganggu. Dengan tengah kita duduk semayang pun dia kecek lagi. Dia kecek lagi, tengah duduk semayang kecek lagi. Maknanya kalau tidak waktu semayang, kalau duduk tengah main, Ustaz Jah sebut duduk tengah main 400 tadi, tak tahulah syaitan ada kodoknya. Kalau tengah semayang pun syaitan ganggu, apalagi tengah main haji kepik sodok, kau berapa nama? Tengah main 400, tengah duduk kedai kopi, tengah duduk
buah borok-borok dan sebagainya. Kalau tengah sembahyang pun dia boleh ganggu, maka sudah tentu dalam suasana lain syaitan tetap bersama dengan kita. Lepas tu kita kena berlindung dengan syaitan. Mana-mana keadaan pun kita berlindung dengan syaitan. Kita nak tobik rumah, kena berlindung dengan syaitan. Kita nak naik rumah, berlindung dengan syaitan. Masuk tandah, berlindung dengan syaitan. Nak pergi mana-mana pun kita berlindung dengan syaitan. Pasal syaitan ni kalau kita tak berlindung dengan nama Allah, dia tetap akan ganggu kita. Kalau dalam sembahyang apa boleh dia ganggu, apalagi pada suasana dan pada keadaan-keadaan lain. Jadi insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua gerak kerja kita ini akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dengan nawaitu yang baik, niat yang baik, istiqamah dan berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan insya-Allah. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.